وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Wih, jangan lupa. Kalau ke suka Jepun, kami ke Kudasan. Dah lupa mic gila. Kita nak mula buku apa ni? Ustaz dimaklumkan tadi oleh Faizwan dia apa ni tak dapat bersama malam ni sebab isteri dia katanya oksigen drop. Dibawa ke hospital. Apa Shu dia isteri Faizan ni dia positif juga lah COVID? Tak pasti Ustaz. Ya. Saya ingat dia seorang je kena kan. Sebab dia kata oksigen drop. Kalau oksigen drop tu dia ada kaitan dengan ni kan, dengan apa, dengan COVID lah. Pak Izzuan kena, lepas tu duduk dalam rumah sekali, kuarantin dalam rumah selalunya kena. Ya. Jarang lah kalau kuarantin kat rumah ni tak lekat orang rumah. Oksigen drop tu risau tu. Dia sebab syuba mengandung kan. Tak pasti Ustaz. Macam kita Ustaz tu syuba katanya syuba lekat pula katanya mengandung. Kak Syu tengah mengandung. Ya. Kak Syu tengah mengandung. Kita doa lah yang terbaik untuk dia, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Minta seorang ganti jadi pengurusi Bobby ke Adi ke. Minta hadiah, Adi lagi betul. Tak apa, tak ada pengurusi pun tak apa kot. Dia sambung untuk pasal lagu dah. Tak jenang. Nak ada pengurusi. Ikutlah, terserah. Boleh dia pengurusi tapi kamera tak boleh buka. Tak apa nak sihat. Tak apa, kita sambung terus lah. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا واجعل لنا وزيرا من أهلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سبل السلام واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Faizan keluarga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disembuhkan daripada segala penyakit dan daripada segala musibah. Mudah-mudahan selamat sejahtera semuanya.
Dan kita sambung pengajian kita malam ni hadis yang ketiga nah. Hadis yang kedua kita dah baca, yang pertama dan kedua kita dah selesai dah. Nah. Bukan selesai lah, tak selesai maknanya. Banyak lagi huraian-huraian yang boleh ni, tapi kita ni lah kita masuk pula hadis yang ketiga ya. Baik, hadis ketiga yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamun lahu man la dirhama lahu wala mata' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. حديث حسن صحيح. حديث صحيح. Baik, hadis yang ketiga ini menerangkan kepada kita yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atadruna mal muflisu. Rasulullah tanya kepada para sahabat apa itu muflis ya? Apa itu muflis? Kemudian maka para sahabat jawab al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wala mata'. Jadi bila Rasulullah tanya para sahabat, tahukah kamu apa itu muflis? Apa yang dimaksudkan dengan muflis itu? Maka jawab semua para sahabat, muflis pada pandangan kami ataupun pada kami ni, fahaman kami yang kami faham tentang muflis inilah, ya wahai Rasulullah, man la dirhama lahu wala mata', iaitu mereka yang tidak ada dirham, tak ada wang ringgit, dan wala mata', tak ada perhiasan harta benda, apa tak ada. Jadi itulah muflis pada fahaman sahabat, dan kita pun mungkin faham macam itulah bila kata muflis ni maknanya bila kata bank isihan muflis tu maknanya harta tak ada, duit ringgit tak ada, apa semua tak ada, bankrupt Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Jadi muflis ni daripada kalangan umatku ini mereka yang datang pada hari akhirat nanti dengan pahala salat mereka, pahala puasa mereka, pahala zakat mereka dan macam-macam pahala kebaikan yang kita buat semasa di dunia ni kan. Tapi pada masa yang sama, pada masa yang sama wa ya'ti qad syatama hadza. Pada masa yang sama maka ada mereka yang datang mendakwa kita. Ya Allah ya Tuhanku, dia ni semasa di dunia dia maki aku. Qad syatama hadza. Syatama ni maki hamun Qad syatama hadza wa qadhafa hadza, dan ada lagi yang datang dia kata ya wahai Allah, dia ni semasa di dunia dia fitnah aku. Qadhafa ni fitnah lah, tuduh ataupun fitnah. Wa akala mala hadza, dan dia ni semasa di dunia ya Allah dia makan harta aku. Curi hak orang ke, ambil hak orang ke, atau hutang tak bayar ke, ataupun mewarisi harta tu secara salah, bukan ikut faraid, secara tamak, secara khianat dan sebagainya. Maknanya makan benda yang haram. Wa safaka dam hadza, dan dia ni semasa di dunia dia menumpahkan darahku. Contohnya mungkin masa di dunia bertumbuk ke, tikam ke. Jadi orang-orang yang kita buat naya, buat zalim semasa di dunia tu, di dunia dulu dia akan datang mendakwa kita, tuntut keadilan di hadapan Allah. Dan wadaraba hadza, dia ni juga memukul aku. Ya Allah, dia pukul aku dulu. Kita pukul bukan yang secara hak lah, yang sepatutnya, cara yang salah, cara yang zalim, cara buat naya orang. Kita ni gangster kita pukul ya. Mana apabila ramai daripada kalangan maknanya hamba-hamba Allah ini yang datang menuntut keadilan di hadapan Allah,
Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni banyak buat dosa, buat salah ataupun buat naya, buat zalim dengan orang semasa dunia. Maka bila ramai datang dakwah fayaqut, terduduklah kita macam di dunia ni lah. Orang mai dakwah kita itu ni terduduk kita lah. Kemudian pada ketika itulah Allah mengadili, memberi keadilan. Iaitu dengan cara macam mana? Fayaqtasu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Allah Taala mengambil kebaikan kita, pahala kita ni untuk tebus kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Sebab apa? Sebab kita banyak buat naya, buat zalim pada orang semasa dunia, banyak buat dosa dengan orang semasa di dunia. Sebab tu kita ni bukan sekadar hablum minallah, hablum minan nas, tu pun kena jaga. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga, hubungan dengan alam pun kena jaga. Jadi Allah ambil kebaikan kita untuk menebus kesalahan kita. Ambil kebaikan ini, pahala ni tebus kesalahan ni. Ambil kebaikan ni, tebus kesalahan ni. Ambil kebaikan pahala puasa katakan, tebus kesalahan ni. Ambil pahala zakat, pahala sedekah, tebus kesalahan ni. Kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtassa ma alaihi min al-khataya. Apabila segala kebaikan tu telah habis, segala kebajikan kita, kebaikan kita, pahala kita telah habis untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, sedangkan dosa kesalahan kita dengan orang tu masih banyak lagi. Qabla an yuqtassa ma alaihi min al-khataya, sebelum sempat untuk menebus semua kesalahan kita. Mana kebaikan kita habis dah. Sedangkan orang yang nak mendakwa kita itu, nak tuntut keadilan tu masih ramai lagi. Yang duk berbaris tunggu tu. Contohnya, sedangkan nak tebus kesalahan kita tu dah habis dah. Tak ada dah pahala, tak ada kebajikan ketika itu. Maka pada ketika itulah ukhidha min khatayahum fatuhi alaihi. Maka Allah ambil dosa kesalahan orang lain ni, orang yang kita buat naya tu, buat zalim masa di dunia tu, Allah ambil dosa mereka, Allah lemparkan pada kita. Faturiha alaihi, maksudnya dilemparkan kepada kita. Jadi ketika itu kita kena tanggung dosa kita dan kita kena tanggung dosa orang lain. Dosa orang kita buat salah tadi. Sebab apa terpaksa tanggung dosa orang lain? Sebab kesalahan kebaikan kita, pahala kita dah habis dah. Tak ada dah nak tebus. Jadi kita terpaksa lah menanggung dosa orang lain. Allah ambil dosa orang lain tu, orang kita buat naya tu, buat salah tu, Allah lemparkan pada kita. Maka dosa kita kena tanggung, dosa orang kita kena tanggung. Kemudian akhirnya summa tuliha finnar, akhirnya Allah campakkan kita ke dalam neraka. Inilah muflis yang sebenar, bankrupt yang sebenar. Muflis yang hakiki, bankrupt yang hakiki yang sebenar. Jadi itu maksud hadis Nabi SAW. Jadi maknanya sebab tu kita hidup di dunia ni, kita kena berhati-hati daripada melakukan kesalahan dengan orang lain. Daripada jangan kita buat naya pada orang lain, jangan kita buat zalim pada orang lain, dan kita juga kena tunaikan tanggungjawab kita. Itu pun penting. Tanggungjawab kita. Paling kurang pun tanggungjawab kita kepada diri sendiri, ataupun pada keluarga. Jadi pada keluarga tu kita kena tunaikan. Kalau kita tak tunai, maka di akhirat nanti isteri kita lah orang yang pertama bangun untuk tuntut keadilan. Sebab apa? Sebab semasa di dunia kita tak tunai tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Contohlah kan. Contohnya isteri tak tutup aurat, kita tak pernah tegur pun. 40 tahun, 50 tahun hidup bersama kan. Isteri tak tutup aurat, kita tak kata apa, tak tegur, tak nasihat, tak apa kan. Jadi selama 40 tahun tu dia akan tuntut keadilan, tuntut pada kita. Anak lagi. Anak pun kita tak tegur, tak nasihat. Itu baru bab aurat, solat. Contoh, tak pernah suruh solat, anak-anak solat, isteri tak solat pun kita tak ambil kisah. Jenuh lah. Sebab tu kita kena tunaikan tanggungjawab kita dan jangan kita buat naya pada orang lain. Kita tak tunai tanggungjawab tu sebenarnya kita buat naya pada orang-orang yang di bawah pimpinan kita lah.
khususnya anak isteri kita lah kan. Itu baru pimpinan di peringkat keluarga. Kalau pimpinan di peringkat masyarakat, lagilah banyak yang akan dakwa kita kan. Yang akan tutup keadilan kita. Masa tu dia akan cari je salah silap kita. Masa itulah hari yang kita menuding jari. Pakat tuding, masing-masing tuding. Kalau pemimpin peringkat negara, lagi-lagilah tanggungjawab yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ini kan, kita rasa bimbang dan takut untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau orang tu yang banyak buat dosa kesalahan dengan sama manusia, maka itulah satu yang menyebabkan kita sengsara di akhirat nanti. Jadi kalau kita lihat di sini kan banyak kita kata bentuk-bentuk kesalahan yang kita kata yang mungkin kita telah lakukan dengan sama manusia. Bila kita tak jaga lidah kita kan, kita mengumpat sana mengumpat sini, kata sana kata sini. Kalau zaman hari ini tak lidah di dalam bentuk tulisan, WhatsApp dan sebagainya kan. Itu pun salah satu daripada perkara yang kita kena jaga. Kadang-kadang nak berlaku fitnah, nak berlaku kata mengata, tuduh menuduh ni kan, maka boleh berlaku dalam bentuk teknologi hari ini kan. Dan untuk berlakunya tersebar luas dosa itu lagi mudah sebab apa? Benda di hujung jari. Dia forward masuk grup tu 100 orang, grup tu pula forward forward berjuta orang baca kita kata apa? Berita yang salah, berita yang fitnah dan macam-macam lagi lah boleh berlaku hari ini kan. Jadi kena hati-hati sungguh-sungguh lah. Jadi inilah muflis yang hakiki yang sebenarnya. Jadi kena banyak ingat sebab tu kalau kita lihat kepada para salafus salih kan. Para salafus salih ni, bila sebut salafus salih ni maksudnya zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Ini 3 zaman yang kita boleh jadikan contoh teladan. Jadi golongan ini golongan yang kita kata apa, yang Nabi sifatkan sebagai kumpulan golongan yang terbaik yang boleh dijadikan contoh teladan lah. Jadi sebab tu kita lihat kepada mereka, maka kita akan dapati mereka ini sangat berhati-hati dalam perkara ini. Sebab tu mereka, orang yang faham tentang kita tanggungjawab ini kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kita ni adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan di akhirat nanti bila kita buat naya dengan orang bawahan kita. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila dilantik sebagai khalifah, maka dia pernah menyebut kalaulah ada kerbau mati di Sungai Furat itu, maka Umar yang akan menjawab. Kalau kata binatang itu teranaya dizalimi kan, maka siapa yang kena jawab? Pemimpin lah kena jawab. Itu makna Sayyidina Umar Al-Khattab itu nak sifatkan betapa beratnya bila kita jadi pemimpin. Mana tanggungjawab kita tu besar sangat. Lebih-lebih lagi kalau kata kita jadi pemimpin ini bukan pemimpin yang baik kan. Ini berat lagi lah. Berat lagi lah. Tengok Rasulullah macam mana kan. Dia tunjuk contoh teladan sebagai seorang pemimpin. Dia tidak salah gunakan kuasa dia kan. Dia gunakan kita kata harta kerajaan itu betul untuk rakyat. Dia tak guna untuk kepentingan peribadi. Bila anaknya Fatimah nak mari jumpa, dia tanya urusan apa? Urusan peribadi ke? Urusan keluarga kan? Urusan negara kan? Urusan peribadi, maka dia padamkan lampu. Itu contoh mana tak salah guna. Sebab apa? Sebab semua tu akan dipersoalkan, akan ditanya nanti. Akan ditanya. Sebab itulah kita kena hati-hati. Tapi contoh macam Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan. Sama lah, dia cukup ambil berat, dia tak salah gunakan. Sebab apa? Sebab dia faham, orang yang faham tentang persoalan hari akhirat ni, dia tak akan buat perkara-perkara yang menyebabkan dia rugi di sana kan. Dia rugi di sana. Sebab itulah
percaya, yakin pada hari akhirat itu termasuk dari rukun iman kita kan. Contohnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz satu hari kan, dia disebut nak teringin nak makan madu Lubnan kan. Isteri dia Fatimah, isteri nama Fatimah. Isteri nama Fatimah binti Abdul Aziz. Abang dia Sulaiman, khalifah sebelum tu. Jadi disebut Khalifah Umar bin Aziz sebut nak makan madu Lubnan kan. Kemudian dia dengar isteri dia. Maka isteri ini yang sayang pada suami, maka dia cari duit, maka dia pergi jumpa dengan postman lah zaman tu. Jumpa postman. Postman ni biasanya dia akan pergi ke sempadan Lubnan untuk hantar surat kan. Lepas tu dia kirimlah pada postman tersebut. Sebab apa? Postman tu akan pergi ke sempadan Lubnan dan dia minta beli madu kan. Maka dia bawa baliklah madu tu, dia beli kan. Kemudian sebelum Khalifah Umar ni makan kan, minum madu tu dia tanya terlebih dahulu. Madu tu macam mana madu tu boleh sampai ke sini kan. Dihidangkan depan dia tu. Maka isteri dia pun ceritalah, bagi tahu dikirim balik postman kan. Maka madu itu dia bawa dengan kenderaan postman. Makna dengan masa zaman tu kenderaan tu kuda lah kot kan, binatang yang paling laju kan. Jadi Khalifah Umar tak minum madu tu, dia suruh jualkan madu tu dan duit tu dimasukkan dalam Baitul Mal. Dan dia bagi kata dua pada isteri dia, jangan penuhi nafsu Umar. Dia bagi kata dua, dia jangan memenuhi kehendak Umar ni dengan menggunakan hak kerajaan. Jangan salah guna. So, sampai begitu dia berhati-hati. Sebab apa? Sebab dia faham dia akhirat nanti dia akan dipersoalkan. Tak boleh salah guna kuasa kan. Sebab itu adalah tanggungjawab. Itu soal tanggungjawab. Di hari akhirat nanti orang yang pertama yang akan bangun sebab tu kita bila kita kena ingat macam ni dia ada kaitan dengan persoalan yang ditanya oleh minggu lepas. Siapa tanya minggu lepas lah? Saya tak ingat dah. Hasbullah lah minggu lepas. Hasbullah tanya berkenaan dengan apabila buku catatan kita kan, maknanya buku catatan itu akan kita daripada tangan kita terima daripada tangan kanan itu, saufa yuhasabu hisaban yasira. Kita akan dihisab dengan hisab yang mudah kan. InsyaAllah kita boleh masuk syurga lah. Tapi sebelum tu ada sebut belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Bila kata buku catatan kita itu diterima daripada sebelah kanan, maka kita akan hisab dengan mudah. Setelah selesai dihisab, maka timbangan kebaikan kita tu, pahala tu lebih berat. Dosa tu ringan, pahala kebajikan kita lebih berat kan. Dan bila selesai timbangan itu, maka kita pada ketika itulah akan diumumkan, hadza fulan bin fulan, ini fulan bin fulan. Siapa yang mengenali dia sila tampil ke hadapan untuk tuntut keadilan. Di sinilah, ketika inilah kalau kita banyak buat salah, buat naya, buat zalim dengan orang semasa di dunia, di sinilah yang takut tak lepas ni. Timbangan mizan tadi lepas dah. Timbangan mizan tadi lepas dah. Tapi bila diumumkan hadza fulan bin fulan, ni fulan bin fulan ni, siapa yang kenal dia sila datang ke hadapan untuk tuntut keadilan. Masa tu yang akan mula bangun, yang pertama yang akan bangun isteri kita lah. Kalau kita tak bimbing dia, tak pimpin dia dengan cara yang betul semasa di dunia, tak pernah tegur dia, tak pernah ajar dia, tak pernah nasihat dia, jadi dia akan tuntut keadilan. Anak-anak kita akan tuntut keadilan. Dan orang-orang yang kita buat naya, buat salah semasa di dunia akan tuntut keadilan. Kalau banyak orang tuntut keadilan, kalau kita banyak buat salah, buat naya, buat zalim dengan sama manusia semasa di dunia, maka ketika itulah pahala-pahala kita akan diambil untuk apa? Untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Macam disebutlah hadis tadi lah, bila banyak kesalahan kita, maka banyaklah pahala digunakan untuk menebus kesalahan kita. Dan kalau habis dah pahala tu untuk tebus kesalahan, tak ada lagi, maka kita terpaksa pula menanggung dosa orang lain. Dan ketika itulah kita sebenarnya muflis, bankrupt di sisi Allah. Dan akhirnya kita akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
Wal'iyadzubillah. Jadi itu yang saya katakan itu, maknanya bila kita dapat buku catatan dari sebelah kanan ni belum tentu lagi. Belum tentu lagi tu. Takut-takut kita banyak dosa kesalahan dengan manusia, maka kita tak terlepas. Dan kita akan jadi muflis lah. Akan jadi muflis. Wal'iyadzubillah. Sebab tu saya pernah dengar kuliah daripada Syekh Khalil lah. Syekh Khalil dia bincangkan bukan tentang muflis ni bukan tentang bankrupt hakiki ni, muflis hakiki ni, tapi dia bincangkan tentang umur hakiki. Umur hakiki. Jadi dia kata di akhirat nanti akan ada 3 golongan manusia. Ada yang dari segi umur hakiki lah, ada 3 kumpulan. Ada yang umur hakikinya 0, kosong, tak ada apa. Ini yang masukkan di sini. Maknanya umur hakiki itu maksudnya umur yang dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang umur hakiki dia, umur yang dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah tu 0, kosong, tak ada apa. Sebab apa? Sebab kes macam ni. Bila dituntut keadilan itu, maka akhirnya tak ada apa, kosong. Bahkan terpaksa tanggung dosa orang pula. Ada orang yang umur hakiki dia tak banyak. Mana umur yang dipenuhi dengan amal ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala tu tak banyak. Mungkin dalam orang kata apa 2 tahun 3 tahun tu je umur hakiki dia. Umur yang dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia beramal bukan kerana Allah, kan? Kadang-kadang dia beramal kerana Allah, tapi dia ada sifat-sifat lain yang menyebabkan pahala-pahala itu terhapus. Contohnya adanya riya, adanya hasad dengki, ada penyakit-penyakit hati itu. Yang akan menghapuskan kebaikan-kebaikan pahala yang kita buat itu. Jadi mana bila akhirnya dihitung-hitung tak banyak lah. Jadi umur hakiki tu, umur dipenuhi dengan amal ibadah pada Allah tu tak sampai pun 10 tahun. Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Kan? Ada satu golongan lagi yang mana umur hakikinya, umur yang dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, seolah-olah macam dia hidup ribuan tahun. Walaupun umur kita, umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata apa? Baina 60 wa 70, antara 60 hingga 70 ya, kan? Tapi umur hakiki dia, umur dia dipenuhi dengan amal ibadah pada Allah itu, seolah-olah dia hidup ribuan tahun. Sebab apa? Sebab dia ambil manfaat betul. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ni, dia ambil peluang itu, kan? Sebab kita ni umat Nabi Muhammad ni sangat istimewa. Banyak benda yang kita buat sikit tapi pahalanya besar, kan? Jadi kita ambil lah peluang tu. Contohnya, kan, macam kita baca surah Al-Ikhlas. Kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, seolah-olah pahala tu macam kita khatam Quran, kan? Sebab tu Nabi SAW suruh Siti Aisyah khatam Quran sebelum tidur, kan? Siti Aisyah kata nak khatam macam mana, kan? Tak tidur lah nak khatam, kan? Maka Nabi suruh baca surah Al-Ikhlas lah 3 kali. Pahala tu besar tu. Pahala besar. Itu bulan Ramadan, kan? Malam Al-Qadar, kan? Kita pulun dapatkan malam Al-Qadar. Maknanya satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih, ya. Tempoh kita beribadah pada Allah, kan? Tu kalau kita dapat setiap tahun, kan, bukan yang susah pun, kan? Yang penting kita beribadah pada malam tersebut, kan? Kalau kita bertemu betul-betul malam Qadar tu, itu satu, maknanya macam tengah-tengah cerita-cerita yang dia bertemu dengan malam Al-Qadar itu, kan, ada peristiwa-peristiwa ganjil berlaku, kan? Itu mungkin orang-orang yang terpilih lah, kan? Tapi untuk dapat malam tu, tak semestinya perlu ada peristiwa-peristiwa ganjil itu, kan? Tapi memadai dengan kita beribadah pada malam tu, kan? Mana kita solat Isya berjamaah, solat tarawih, kan? InsyaAllah lah. Jadi mana kalau kita hidup katakanlah 40 tahun hidup, setiap tahun kita dapat malam Al-Qadar. Cuba kali tengok, kalkulat tengok lah, kan. Memang pahala kebajikan kita buat tu seolah-olah kita hidup ribuan tahun, kan. Ribuan tahun. Kalau 80
Satu malam tu seolah 80 tahun lebih kita beribadah. Cuba kali tengok 8 kali kalau 40 tahun katakan. 8 kali 4 32 kan. 3,200 tahun lah. Ya, calculate tengoklah. Maknanya banyaklah benda tu dah sertanya. Banyaklah. Kita puasa kan. Puasa apa ni? Puasa apa? Puasa 6 kan. Puasa 6 hari puasa seolah macam setahun berpuasa kan. Itu kelebihan banyak Allah bagi kita. Kita puasa pada hari-hari apa ni tu 13, 14, 15 hari putih lah. Tiap bulan Islam tu kan. Itu pahala yang cukup banyak, cukup besar tu kelebihannya. Banyak benda lah kalau kita nak tengok amalan-amalan kita beramalkan yang menyebabkan apa ganjaran pahala tu yang sangat banyak lah. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang mudah aja diberi untuk nak ucapkan, tapi pahalanya sangat besar kan. Jadi sebab tu kalau orang kita hamba Allah ni kan, umat Nabi Muhammad SAW khususnya ni, kita ambil peluang yang keistimewaan yang Allah berikan kepada kita tu, maka insya-Allah kita akan jadi golongan tadilah, golongan yang hidup hanya mungkin 60 tahun tapi umur hakiki dia, umur dipenuhi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah ribuan tahun hidup, panjang ribuan tahun umurnya kan. Seolah dia hidup lama, seolah dia hidup lama lah. Jadi itu yang kita akan umur hakiki lah. Tapi kalau bankrupt hakiki ni memang tak ada apa lah. Memang tempat dia neraka Allah lah. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyyazubillah lah. Baik, maknanya di sini kita bukan sekadar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ni orang yang taat pada Allah, kita salat, kita puasa, kita keluarkan zakat, kita taat patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita dengan Allah tu kita jaga. Tapi kita juga kena jaga hubungan kita dengan manusia. Jangan buat naya, buat salah, buat dosa dengan sama manusia. Sebab apa? Sebab susah. Bila libat dosa kita dengan manusia ni, dia susah. Susah kita nak memohon keampunan itu, nak dapat pengampunan tu. Susah. Kalau kita minta ampun dengan Allah pun, Allah tak akan ampunkan dosa kita selagi mana kita tak selesai dengan orang yang kita buat salah, buat naya, buat naya, buat zalim tu. Kalau ustaz buat zalim dengan hati kita kan. Ustaz kena minta maaf dengan dia dulu. Lepas tu minta ampun dengan Allah. InsyaAllah Allah ampunkan. Tapi kalau minta ampun dengan Allah saja, tak minta ampun dengan hadi, tak selesai. Tak selesai. Di akhirat nanti, hadi akan tuntut dakwa ustaz di depan dia Mahkamah Rabbul Jalil nanti. Itu sebab tu dosa kesalahan dengan manusia ni susah untuk kita nak dapat pengampunan selagi mana kita tak selesai dengan orang yang berkenaan. Sebab tu kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab tu kalau kita lihat dalam kitab Riyadhus Salihin ini hadis sahih cerita tentang seorang pelacur kan. Pelacur. Mana bila sebut pelacur ni bukan perempuan yang baik lah kan. Bukan perempuan yang baik lah. Mana dia tak jaga hubungan dengan Allah kan. Tapi kerana dia jaga hubungan dia dengan alam. Alam ni termasuk binatang lah. Jadi satu hari dia dahaga yang amat sangat kan. Kemudian dia jumpa telaga. Telaga di negara Arab ni dia boleh turun lah. Boleh turun dan boleh naik. Kalau telaga macam kita di Malaysia ni turun-turun tak naik dah. Memang duk tang tu tapi telaga negara Arab ni dia boleh, tapi bukan senang lah nak naik tu. Bukan senang lah. Tapi oleh kerana dia dahaga yang amat sangat, dia turun ke dalam telaga tu, dia minum air, kemudian dia naik ke atas. Bila naik ke atas, maka seekor anjing datang menjilat-jilat pakaian yang basah tu. Dahaga yang amat sangat. Dia dahaga jadi bila dia tengok anjing tu dahaga, dia pun kesian pada anjing tu sebab dia merasai dah tadi. Dia dahaga yang amat sangat. Jadi dia dapat merasai dahaga, macam mana dahaganya anjing itu kan. Maka dia turun semula ke dalam telaga tersebut, dia ambil air gunakan kasut dia,
Bila dia naik semula, dalam keadaan dia menggigit ataupun apa kita, tokok, orang Kedah ada tokok lah gigit kasut tu, yang mengambil air tu, dia bawa naik kan. Dia naik ke atas semula, dia bagi anjing tu minum air. Maka dengan sebab kebaikan, rahmat dan belas kasihan dia kepada binatang tersebut, maka Allah tentukan, takdirkan dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita tengok di situ hubungan dengan Allah, dia tak jaga, dia pelacur kan, dia bukan perempuan yang baik. Tapi kerana dia belas kasihan kepada binatang, maka melayakkan untuk dia masuk syurga kan. Begitu juga kalau kita lihat seorang perempuan zaman Nabi SAW, orang perempuan ni perempuan yang baik kan, yang baik, perempuan yang taat pada Allah. Maksudnya baik tu maksudnya dia jaga hubungan dengan Allah kan, dia jaga hubungan dengan Allah. Dia puasa di siang hari, di malam hari dia berqiyamul lail, beribadah pada Allah kan. Jadi dari segi ibadatnya hebat, hebat. Tapi bila dia meninggal dunia, Nabi kata apa? Hiya finnar. Dia penghuni neraka, perempuan ni penghuni neraka. Jadi sahabat semua heran lah kan. Dia terkenal dengan ibadah yang hebat, tiba-tiba bila meninggal dunia, maka Nabi kata dia penghuni neraka kan. Bila Nabi kata penghuni neraka, confirm lah penghuni neraka. Nabi tak bercakap berdasarkan hawa nafsu dia kan, tapi berdasarkan wahyu. Sebab apa dia penghuni neraka? Sebab apa Allah tak pandang ibadah dia kan? Sebab dia tak jaga hubungan dengan manusia. Dia selalu menyakiti hati jirannya. Dia menyakiti jiran itu bilisaniha, dengan lidah dia. Dia tak jaga lidah dia. Dia jenis kita kata, orang Melayu kita kata apa, mulut laser ni lah kan. Mulut laser. Cakap yang menyakitkan hati jiran kan. Jadi itulah menjadi punca sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hubungan dengan Allah dia jaga, tapi hubungan dengan manusia dia tak jaga. Jadi Allah tak pandang ibadah dia kerana apa? Kerana dia tak jaga hubungan dengan manusia. Jadi sebab tu hubungan dengan manusia ni adalah perkara yang penting. Kalau kita kuat ibadah pada Allah pun, tapi kita tak jaga hubungan dengan manusia, maka takut-takut Allah tak pandang ibadah kita, dan menjadi penyebab untuk kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak masuk syurga Allah ni dengan apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah kita. Nabi SAW pun masuk syurga bukan dengan ibadah Nabi, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada disebutkan dalam hadis, Nabi sendiri beritahu bahawasanya Nabi masuk syurga ni bukan dengan ibadah dia, tapi dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi sebab tu kita perlu buat perkara yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buat perkara yang menyebabkan kita sengsara, rugi di akhirat nanti. Sebab tu soal hubungan dengan manusia ni kita kena jaga. Jangan buat naya orang, jangan buat zalim pada orang. Tunaikan tanggungjawab kita, apabila tanggungjawab tu ada kaitan dengan orang lain, orang yang di bawah pimpinan kita lah, supaya di akhirat nanti kita bertemu dalam keadaan apa? Man atallaha biqalbin salim kan. Mereka yang datang pada Allah itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita belajar itu kan. Salah satu dari nama hari kiamat itu ialah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu salah satu daripada nama hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk mereka yang datang bertemu Allah pada hari akhirat nanti dalam keadaan qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang aman, tenang, bening, bertemu Allah. Sebab apa? Sebab hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia kita jaga, hubungan dengan alam termasuk binatang pun kita jaga kan. Jadi insya-Allah orang macam ni bertemu Allah dalam keadaan hati yang tenang, hati yang tenang. Kita takut bila kita baca hadis-hadis Nabi kan, kita rasa takut, bimbang. Takut-takutnya soal tanggungjawab kita dengan keluarga pun rasa takut tak lepas. Kadang-kadang fikir takut tak lepas. Cuma kita kena tunailah tanggungjawab kita. Anak kita buat salah, buat tak betul, kita kena tegur lah. Anak kita tak tutup aurat, tak jaga aurat, kena tegur lah.
Kena nasihat lah, anak kita tak solat kan, lambat solat, tak ambil berat soal solat, kita kena tegur, kena nasihat. Kalau kita dah tunaikan semua tanggungjawab kita itu kan, kita dah mainkan peranan kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Kalau anak-anak isteri kita tak ikut, maka di akhirat nanti kita senang nak menepis, kita kata apa, nak menjawab kembali, nak jawab balik kan. Sebab kita dah tunai tanggungjawab kita, cuma mereka enggan ikut. Itu lain cerita lah. Ni kalau kita tak pernah tegur kan, 40 tahun hidup bersama tak pernah tegur, beratlah. 40 tahun dia akan tuntut keadilan. Wal'iyadzubillah ya. Jadi sebab tu benda-benda macam ni kita kena prihatin. Kadang-kadang di rumah kan, anak-anak kita tak keluar bilik, sehari suntuk tak keluar bilik, duduk dalam rumah, duduk dalam bilik dia buat apa kan. Bila check tengok, duduk main game, duduk merapu sana, duduk main benda-benda yang melarakan. Tu kalau kita tak tegur, kita biarkan kan, nanti kita lah, dia akan tuntut lah. Dulu masa di dunia lu pasal apa lah bapa tak tegur, cik duduk main game. Ni berlaku pada ustaz ni, anak-anak maklum lah kan, anak-anak kan. Zaman-zaman ni, zaman sekarang ni pula COVID, tak boleh nak keluar rumah. Dalam poli pun ada kes pun yang positif, memang tak boleh keluar rumah lah. Jadi mereka duduk dalam rumah. Bila duduk dalam rumah, ada internet, tak nak kerja apa. Kerja apa? Kerja nak main game. Kerja tengok TV kan. Kalau kita tak tegur, tak nasihat, kita lah akan bersoal jawab di hadapan Allah nanti. Sebab tu duk tegur selalu tu. Dengar-dengar lah ceramah tu kan. Hak lara-lara tu. Kurang-kurangkanlah kan, tinggal-tinggalkanlah. Dan nak tegur, kena nasihat. Sebab apa? Sebab supaya senang kita di sana nanti. Kalau kita dalam kehidupan berkeluarga, kita pemimpin dalam sebuah keluarga pun, kita nak bertemu Allah dalam keadaan kita berdebar-debar, takut tak lepas, bersoal jawab di hadapan Allah ni. Macam mana kalau kita pemimpin sebuah masyarakat, pemimpin sebuah negara kan. Allahu Akbar. Itu pun kadang-kadang orang hari ni, orang yang tak faham soal ni kan, dia berebut nak jadi ketua kan, berebut nak jadi pemimpin kan. Dia tak tahu nanti di akhirat rakyat akan dakwa dia kan, kalau dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Kalau kata apa, rakyat tu tak sepatutnya dikenakan cukai pada rakyat kan. Nanti rakyat masa tu semua pakat peluang, pakat menuding, pakat duk tuding, tuding aku tuding hang. Semua akan inilah, na'udzubillah lah. Sebab tu kita kena jaga hubungan dengan Allah, kita kena jaga hubungan dengan manusia, kita kena jaga hubungan dengan alam ni pun kita kena jaga. Sebab zaman Nabi SAW ada perempuan yang masuk neraka kerana apa? Nak buat zalim pada kucing. Pada kucing. Jadi dia hubungan dengan Allah dia jaga, tapi dengan binatang dia tak jaga. Sebab dia masuk neraka kerana dia zalim dengan kucing kan. Jadi inilah kita kata apa? Benda-benda yang kita kena ambil berat. Ambil berat, jangan kita anggap remeh. Jangan kita rasa kita qiyamul lail setiap malam, tahajud setiap malam kan, solat berjemaah tak pernah tinggal, kita rasa kita dah hebat dah kan. Kita dah rasa kita boleh buat apa sajalah. Itu bukan tak bagus, memang baguslah kan. Hubungan Allah dengan Allah kita jaga memang bagus, tip-top lah. Tapi dalam masa yang sama kita kena jaga hubungan dengan manusia juga. Kita hidup berjiran contoh kan. Hidup berjiran. Sebab tu dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan jiran dia. Jangan muliakan jiran ni, jangan buat perkara yang menyakiti hati jiran lah. Jadi hidup berjiran kena jaga. Jadi kalau kita tak jaga, nanti dia akan tuntut di akhirat nanti. Tak kira lah jiran tu Muslim kan, non-Muslim kan. Na'udzubillah. Sebab tu orang yang faham tentang tanggungjawab, dia akan tunaikan tanggungjawab itu dengan baik. Contoh katalah jiran tu sakit. Contoh jiran tu kena satu keluarga COVID-19. Satu keluarga kena COVID-19. Jadi kita jiran ni lah yang kena bantu dia. Kena tolong beli makanan untuk dia, kena ambil tahu apa keperluan dia, keadaan dia. Itu tanggungjawab kita tu, dah jadi tanggungjawab kita. Bukan bermakna dia kena kita terus lari, tak ambil tahu, tak boleh lah kan. Keluarga dia pun tak boleh nak jaga dia.
Melainkan jiran lah kan. Keluarga dia kalau mari nak duduk mana? Kan? Nak duduk sekali tak boleh. Jiran lah kena ambil berat. Macam baru ni hari berlaku di Poli kan. Ada staff yang kena COVID kan. Kena COVID. Jadi siapa yang bantu tu? Siapa yang nak beli makanan untuk dia apa semua? Jiran lah. Nah. Dan masa tu dah jadi tanggungjawab. Nah. Bukan benda yang ni. Tanggungjawab ni benda yang kita kena buat. Nah. Kena buat. Sebab tu orang jadi hak dia. Nah. Hak yang patut hak dia yang patut kita tunaikan. Jadi kita tunai bila dia dapat hak dia, makna jiran tu dah tunai tanggungjawab. Kalau kata dia tak dapat hak dia, maknanya jiran belum tunaikan tanggungjawab. Nanti di akhirat dia akan tuntut. Jangan kata benda macam tu. Benda-benda yang simple dia. Kadang-kadang orang senyum kat kita kan. Orang senyum kat kita. Kita buat tak tahu ya dia senyum kat kita. Itu pun dia akan tuntut di akhirat nanti tu. Contohlah katakan ustaz senyum kat Muslim. Kan? Muslim buat tak tahu siapa dia dah ni. Dah senyum-senyum kat aku. Tak kenal pun. Kan? Kita buat tak, itu pun akan dituntut di akhirat. Dalam bab senyum saja. Apatah lagi dalam bab-bab lain. Dia senyum kat kita tak senyum kat dia balik kan. Kita buat tak tahu ya. Dia akan tuntut tu. Dia akan tuntut. Kalau senyum menggoda tu itu lain cerita lah. Kalau lelaki senyum kat perempuan antara orang itu bukan termasuk, tak termasuk jadi kita anggap remeh benda tu kan. Jadi untuk mengelakkan dosa kesalahan kita dengan manusia ni kita kena minta ampun, minta maaf dengan orang yang berkenaan lah. Ustaz baru ni di Masjid Kilang Lama lah. Di Masjid Kilang Lama nak ambil ubat Dr. Azizul kenal kan? Kenal Dr. Azizul kan tok guru muzik yang baru ni Pasidah lu kan. Dr. Azizul dia buka klinik kat situ lah ni dekat masjid tu. Ustaz Pin masuk klinik dia, lepas tu nak kencing nak kencing di tandas masjid tu. Tak perasan kawasan tu tak boleh pakai kasut. Ustaz balun nak pakai kasut di koridor tu lah kan. Jalan ke tandas tu dalam kena pakai kasut lah. Kita keluar tandas tengok pakcik tu duduk juruh lah. Allahu Akbar. Baru perasan rupanya tak boleh pakai kasut. Tu kalau Ustaz tak minta maaf di akhirat dia tuntut tu. Dia tuntut. Kita kena minta maaf. Kalau kita dah minta maaf, senanglah nanti urusan kita di akhirat. Kalau dia tak maafkan, itu cerita lain. Cerita lain. Yang penting kita kena minta maaf. Okey, baik. Itu berkenaan dengan hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita golongan yang bankrupt di akhirat dengan sebab apa? Dengan sebab banyak dosa kesalahan, kezaliman, penganiayaan yang dibuat semasa di dunia. Jadi kita kena hati-hati dalam bab tu dan termasuk juga satu kezaliman apabila kita sebagai pemimpin kita tak tunai tanggungjawab kita kepada orang bawahan kita. Itu pun orang bawahan kita akan tuntut keadilan. Khususnya kita ni akan jadi pemimpin sebuah keluarga. Hadi dah jadi pemimpin sebuah keluarga. Muslim belum lagi kan. Hasrul pun belum lagi. Azul dah kan. Ramai Syamil belum lagi dah. Jadi yang dah jadi pemimpin ni kena ingatlah. Kena tunaikan tanggungjawab kita. Kalau orang bawahan kita buat salah, buat silap, kena tegur, nasihat dengan cara yang betul supaya di akhirat nanti kita tak sengsara. Mudah-mudahan kita bertemu Allah tu dalam keadaan hati kita yang qalbin salim, hati yang sejahtera, yang tenang. Bertemu Allah. Okey, kita masuk pada hadis seterusnya. Hadis kedua. Ada apa nak tanya nak sebelum tu? Ada soalan? Soalan minggu lepas yang Zul tanya tu Ustaz tak cari jawapan, lupa dah kalau tak ada nak cari. Kenaan dengan apa? Seorang non muslim kan, dia apabila dia telah baligh kan, kata dia gila.
kemudian mati dalam keadaan gila, adakah dia masuk syurga tu kan? Sebab dalam Zul je tu kan, bukan tu kan? Azul, Ustaz betul itu. ada jawapan tak? Ustaz Zul ada jawapan lah? Kalau Tak ada. jawapan boleh kongsi bersama. Ustaz pun lupa nak cari. Tak ada lagi. Tak dan. Okey, kita masuk pada, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang keempat. Ustaz teringat Khalifah Umar bin Abdul Aziz satu lagi peristiwa dia. Satu hari orang keluarkan kasturi daripada Baitul Mal, daripada pembendaraan negara, bawa lalu depan dia terus tutup hidung. Kemudian orang tanya sebab apa Khalifah tutup hidung, maka dia kata aku tak mau ambil manfaat wangi kasturi itu. Sebab apa? Kasturi itu bukan hak dia, hak Baitul Mal, hak rakyatnya. Maka dia tak mau ambil manfaat sikit pun, walaupun maknanya kalau kita lah kasturi itu bawa lalu depan kita kan, kita memang tak tutup hidung kan, kita ambil juga apa wangi tu kan. Itu kita lah kan. Tapi tengok orang yang warak, orang yang dia jaga benda-benda macam ni, dia tak mau ambil sikit pun. Sebab apa? Sebab dia bimbang, sebab dia orang ni dia faham, dia takut, dia bimbang di akhirat nanti takut dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambil manfaat benda yang bukan hak dia kan. Sebab tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan diriwayatkan bahawasanya setiap malam beliau ni akan menangis di malam hari pada lewat malam sehingga boleh didengar tangisan dia. Sebab apa? Sebab takut dia sungguh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memikirkan tanggungjawab dia sebagai seorang khalifah kan. Sebab apa? Mana di bawah tanggungjawab dia sangat banyak benda, rakyat yang ramai. Dia memikirkan tanggungjawab dia tu sampai dia betul-betul takut pada Allah. Dia menangis, esakkan tangisan tu boleh didengari di malam hari. Itu tengok kita tengok orang yang faham akan tanggungjawab, fahamkan tentang perhitungan di hari akhirat, maka macam itulah keadaan dia. Takut pada Allah, takut dengan hari pembalasan, hari kiamat. Satu hari apabila Khalifah nak mandi, maka Khalifah minta pembantu dia panaskan air lah, sebab kan di Baghdad tu kan dia sebelah Timur Tengah ni dia ada musim sejuk Bila musim sejuk ni nak mandi kena mandi campur air panas lah. Kalau air sejuk saja dah suasana sejuk, minum mandi macam air sebab tak boleh, memang tak boleh. Dia kena campur air panas lah. Kalau sekarang zaman moden dia ada heater, tak apalah kan. Zaman dulu mana ada kan. Dia panaskan air, dia minta bantu dia panaskan air lah untuk dia mandi. Maka bantu dia kata, kayu api hak milik Khalifah dah habis, tak ada. Tak ada. Maka Khalifah kata tak apalah, aku tak jadi mandi lah kan. Maka pembantu ni kesian lah pada Khalifah. Maka pembantu ni panaskan air menggunakan baki bara api. Baki bara api yang digunakan, kayu api yang digunakan untuk panaskan air untuk kegunaan rakyat itu, bara tu masih ada kan. Bara tu masih ada. Maka bila bara tu masih ada, maka pembantu ni panaskan air menggunakan bara tersebut lah. Bila air tu panas, maka dibawa pada Khalifah. Maka Khalifah tanyalah, tadi kata tak ada kayu api kan, ni macam mana air ni boleh panas? Maka diberitahu lah menggunakan baki bara api yang untuk guna rakyat itu, untuk panaskan air untuk guna rakyat tu. Maka bara api telah digunakan untuk panas. Maka Khalifah kata dia tak gunakan, dia suruh kembalikan kepada rakyat. Nampak tak? Dia tak mau ambil manfaat sikit pun yang bukan hak dia kan, bukan hak dia. Sebab apa? Sebab orang ni faham akan hari perhitungan, akan hari kiamat itu macam mana kan. Akan bersoal jawab dengan Allah. Allah akan persoalkan segala-galanya. Sebab tu pentingnya kita beriman, yakin dengan hari akhirat itu. Ia akan bawa kebaikan kepada kita, akan bawa ketaatan kepada kita, keinsafan kepada kita. Kita lebih berhati-hati dengan segala tindakan dan perbuatan kita semasa di dunia ni.
Sebab apa? Sebab semua tu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Okey, baik. Hadis seterusnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan kanat li akhihi 'indahu mazlamatun fi 'ardin aw malin faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khadha wa laysa thumma dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa in lam takun lahu hasanatun hamalu 'alaihi min sayyi'atihim. Hadisun hasanun sahih gharib. Bila kata hasan sahih gharib ni, hadis ni hadis hasan dan gharib. Gharib tu maksudnya dia diriwayatkan daripada satu jalan sajalah. Tapi hadis ni memang boleh jadikan hujah lah sebab taraf dia hasan. Hasanun sahih. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih. Baik, daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kasihan Allah akan hamba yang ada bagi saudaranya di sisinya kezaliman pada kehormatan atau harta, maka datang ia kepadanya lalu minta halal akan dia sebelum bahawa diambil salahnya, dan tiada di sana emas dan tiada perak, maka ada baginya beberapa kebajikan diambil daripada segala kebajikannya, dan jika tiada baginya kebajikan ditanggungkan mereka itu atasnya daripada kesalahan mereka. Jadi hadis ni maksudnya di sini Allah ni sifatnya maha belas kasihan. Rahmat Allah tu sangat luas, sangat hebat kepada hamba-Nya. Jadi kasih sayang Allah kepada kita ni sangat hebat, sangat tinggi. Lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kalau kata seorang ibu tu sayang pada anak kan, memang sayanglah mak pada anak kan. Mana ada mak tak sayang anak kan. Tapi kasih sayang Allah pada hamba tu lebih lagi daripada itu. Sebab tu ada ulama kata jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala itu kan yang menilai dia dengan sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu kan, lebih dia kasih seorang ibu, lebih disukai dia. Mana dia, sebab tu kita di akhirat nantilah, di situlah kita kata apa, kelebihan kepada kita hamba Allah ni kan. Sebab Allah ni sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih dan sayang sungguh kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan sifat Allah yang Maha Rahmat itu akan memberi keringanan kepada kita lah. Jadi akan hamba yang ada baginya saudaranya di sisinya kezaliman. Maksudnya di sini apabila seseorang hamba itu dia ada buat zalim dengan saudaranya kan. Dari segi kehormatan ke, dari segi harta benda ke, mana dia buat zalim dari segi kehormatan. Contohnya apa-apalah dari segi kehormatan ni, contohnya macam dari segi zina ataupun gangguan seksual dan sebagainya. Dari segi kehormatan dia ada buat salah, buat zalim, buat naya dari segi kehormatan. Ataupun dari segi harta, hutang tak bayar ke, curi hak orang ke apa ke. Kemudian dia datang lalu minta halal. Bila kita buat salah dengan orang ni kan, buat zalim dengan orang, kita minta halal. Kalau kita ada hutang, kita bayar balik. Dan minta maaf. Dan minta maaf lah, ada setengah hutang, tak mau bayar. Sampai kesudah kan. Jumpa, lari lagi kan. Jadi di hari akhirat nanti walaisa summa dinaran wala dirhaman. Di akhirat nanti kita bukan ada wang ringgit, kita tak ada dirham, tak ada dinar nak tebus kesalahan kita tu. Tapi yang ada ialah kebaikan-kebaikan kita. Fa in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Maknanya kita ada dosa, pahala-pahala kebajikan, amal kebaikan kita semasa di dunia ni, maka amal kebaikan itulah akan diambil untuk menebus kesalahan kita. Fa illam takun lahu hasanatun, maka jika tidak ada kebajikan untuk menebus kesalahan kita tu, hamalu alaihi min sayyiatihim. Macam hadis tadilah, makna kita terpaksa tanggung dosa orang lain, dosa kesalahan orang lain tu kita kena tanggung. Macam hadis tadi jelas juga, bila kita buat salah dengan orang, maka nak tebus dosa kesalahan kita itu,
maka diambil kebaikan kita, kebaikan kita untuk tebus. Sama, maksud dia samalah. Maksud dia sama macam hadis tadi. Diambil kebaikan kita untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Cuma hadis tadi terangkan lagi, bila kesalahan kita tu habis semuanya untuk tebus kesalahan kita, dah habis dah, tak ada dah, maka Allah Ta'ala akan ambil kejahatan orang yang kita buat naya, buat silap tu, buat salah tu, Allah campak pada kita. Kita kena tanggung pula dosa dia. Jadi maksud hadis tu lebih kurang sama. Maksudnya sama. Cuma dalam bentuk kita kata perkataan yang lain, tapi maksud tu lebih kurang sama. Nak cerita kata, bila kita buat salah dengan manusia ni, kan, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan ambil kebaikan kita untuk menembus kesalahan-kesalahan kita. Dan jika tak ada kebaikan, maka hamalu alaihi min sayyiatihim, maka mereka itu akan menanggung kesalahan-kesalahan mereka, orang yang mereka buat salah tu. Itu maksudnya. Bila kita kenang balik takut bila fikir balik kan, kadang-kadang kita tak jaga lisan kita, tak jaga lidah kita, kadang kita terlanjur perkataan kan, terlanjur kadang jadi mengumpat orang kan. Masa macam tak lepas tak lepas. Sebab tu kalau orang yang kita buat salah tu masih hidup, masih ada, segeralah minta maaf. Pergi jumpa dia, minta maaf dengan dia kan. Tapi selalunya manusia ni kadang-kadang dia ego, dia payah nak mengaku kesilapan dia kan. Nak mengaku kesalahan dia kan. Dia payah. Tapi kalau kita tak mau mengakui kesilapan kita depan dia pun, sekurang-kurangnya kita pergi jumpa dia, minta maaf dengan dia. Kalau tak mau nyatakan apa kesalahan kita pada dia tu pun, sekurang-kurangnya kita pergi jumpa dia, minta maaf dengan dia. Macam kita hari raya lah, nak minta maaf lahir batin tu. Tapi ada setengah ulama kata, kena nyatakan apa kesalahan kita pada dia. Tapi ada setengah pandangan kata, tak perlu menyatakan kesalahan itu. Contoh katakanlah kita pernah kata kat dia, mengumpat kat dia, kita tak perlu cerita bentuk kesalahan itu, tapi just kita minta maaf dengan dia aja. Sebab apa? Kalau cerita tu kemungkinan akan menyebabkan hubungan tu jadi tak elok lagi lah. Jadi hak nak elok, hak nak minta maaf, takut dia jadi apa? Dia jadi besar perkara itu. Jadi tidak ada kemaafan di antara satu sama lain lah. Satu lagi hutang. Hari ni kadang-kadang ada setengah orang yang dia suka berhutang, tapi dia tak, memang ada setengah tu memang dia target memang tak mau bayar kan. Ada. Ustaz ambil contoh yang berlaku dalam keluarga Ustaz sendirilah kan. Dulu masa sebelum Ustaz berpindah ke Langkawi di kampung tu mak ayah Ustaz menjaga kedai runcit lah, menjaga kedai runcit, kemudian menjaga skrap. Kawasan tu kawasan kebun getah jadi menjaga skrap. Jadi bila menjaga skrap tu, maka pelanggan tu mai jual skrap dekat kedai Ustaz, dan ambil barang runcit pun, barang keperluan ni pun di kedai lah kan. Di kedai lah. Ada yang setengah tu dia memang berhutang dulu kan. Kadang-kadang hujan tak boleh nak potong, main berhutang ambil barang dulu kan. Catit lah kan. Lepas tu bila dia jual skrap, potong kan. Potong lah hutang dia tu. Jadi bila kita berniaga di kampung tu kan, kita boleh tahu hati budi, hati orang di kampung tu. Ada orang yang jenis mudah potong hutang dia. Semai tu serap dia potong habis kan. Dia jual skrap tu dia potong habis. Ada yang setengah tu potong sikit dulu lah. Kata-kata 50, potonglah RM10 ataupun RM20. Ada baki lagi lah. Memang dia bayar juga, dia bayar, tapi dia tak bayar, dia bayar sikit-sikit, ansur-ansur. Ada macam tu. Ada yang setengah tu memang tak mau bayar, dia kata sesak lah, macam-macam alasan, tak bayar kan. Lepas tu bila dah Ustaz pindah ke Langkawi kan, adalah buku-buku catatan hutang tu kan. Tu mak Ustaz kata, kalau kata mereka ni semua bayar, boleh buat keluar kereta cash ni kata.
Last sekali bakar lah semua tu kan. Sebab apa? Sebab ada yang setengah tu memang jenis tak mau bayar hutang. Tak mau bayar hutang. Memang dia target tak mau bayar. Memang tak boleh buat apa lah. Orang tu susah lah kan. Tapi kesian pada dia lah. Kesian pada dia. Kalau kata di akhirat nanti, kalau mak ustaz tak halal tu, jenah dakwa lah. Tapi mak ustaz, mak ayah ustaz dah halal ke semua dah. Dah bakar dah pun buat hutang tu. Kalau tak bakar, tengok buat sekati dia dah. Itu yang orang yang macam tu dah. Itu juga pernah kata apa? Ayah ustaz dulu bawa traktor, beli traktor kan, buka benda orang. Bila buka benda tu orang banyak upah lah kita buka benda orang kan. Itu pun ramai juga yang jenis tak membayar. Tangguh dulu nanti dapat padi potong padi, ambil padi baru bayar. Ada yang membayar, ada yang setengah tu dia senyap macam tu ya. Ada setengah tu macam-macam alasan lah. Itulah manusia ada yang macam tu. Sebab apa tu? Sebab kejahilan lah tu. Kejahilan. Tak tahu tentang perkara ini, perkara yang penting yang boleh memberi kesan besar kepada kita di hari akhirat nanti lah. Sebab tu ilmu itu penting lah. Secara umum lah, tak sebut nama. Kalau sebut nama tak boleh lah maruah mereka kan. Tapi yang tak kenal sebut nama pun lah. Tapi nak cerita katalah masyarakat kita ada orang yang macam tu lah. Ramai. Sian. Tapi tak rugi ya. Kalau kita halalkan tak rugi ya. Allah akan kurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Dan Allah suka kepada orang yang memaafkan ini, yang menghalalkan ini. Allah suka. Ada setengah juga dia kata, aku tak mahu halal, aku nak tuntut di akhirat. Ada juga macam tu. Tapi sebaik-baiknya kita halalkan, kita maafkanlah di dunia ni. Itu yang paling Allah sukai. Baik. Baik, hadis seterusnya. Ini mungkin yang terakhir, hadis yang kelima. Sebelum kita tamatkan. Sebab Ustaz tadi ada hal sikit, ada kerja sikit nak kena selesaikan. Sebab student baru nak masuk lah ni sebenarnya. 19 bulan ni sudah baru masuk. Tapi mungkin bukan masuk bersemuka di kampus lah. Tapi mungkin daftar online. Dan sesi PMP pun mungkin online lagi. Dan tak tahulah tengok keadaan situasi tentang COVID ni dari masa ke masa. Rasanya mungkin tengah bulan 10 pun kalau kata nak masuk pun mungkin tengah bulan 10 pun. Itu pun kalau sekarang ni dia kuasa diberikan kepada pengarah politeknik masing-masing untuk tentukan memasukkan pelajar ni. Jadi kalau situasi di Kulim sekarang ni memang adat kata tu lambat lah. Sebab di Kedah ni Kulim duduk nombor 1. Kes di Kulim ni paling tinggi di Kedah, paling tinggi Kulim lah. Jadi kalau ikut situasi COVID tu memang salah lambat lah sudah nak boleh masuk. Tapi pendaftaran online akan berlaku selama bulan ni dan ada benda yang nak kena selesai lah. Tak gitu yang Ustaz nak ambil masa sikit untuk nak ni. Baik, sebab Ahad ni nak kena submit lah dekat KJHP ya. Baik, hadis yang ketiga, hadis pendek aja. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna huquqa ila ahliha hatta yuqad lisyati al-jalha min asyati al-qarna. Hadis hasan sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna, akan disempurnakan hak segala hak kepada tuannya hingga diambil balasan bagi biri-biri tiada bertanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Inilah. Jadi nak cerita pada bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil, Maha Adil. Allah akan tunaikan, akan sempurnakan segala hak kepada mereka, kepada ahli, kepada tuannya. Makna setiap orang tu akan dapat hak masing-masing di akhirat nanti. Tidak ada sesiapa pun yang akan terkecuali. Allah akan tunaikan dengan sempurna hak masing-masing. Hatta yuqadal lisyatil jalha, sehingga kan diambil balasan bagi biri-biri yang tiada bertanduk daripada biri-biri yang bertanduk. Jadi maksudnya di sini
biri-biri, kambing yang bertanduk tu kan, semasa di dunia ni dia tanduk. Kambing yang tak bertanduk kan, maka di akhirat nanti Allah akan balas balik. Allah akan bagi, Allah akan tunaikan hak kambing yang dizalimi itu. Macam mana tu? Contohnya di dunia ni katakanlah kambing A ni bertanduk, kambing A ni bertanduk dan kambing B tidak bertanduk. Kambing A tanduk kambing B, kan? Jadi maknanya kambing B ni naya tak? Naya lah, kena zalim lah, kan? Dia tanduk oleh kambing A. Maka di akhirat nanti dia akan terbalik. Dia akan terbalik. Kambing B tadi yang dianiaya tadi masa di dunia tu, dia pula diberikan tanduk, dan kambing A ni yang buat naya ni, yang tanduk semasa dunia ni, dia tak ada tanduk. Dia terbalik, maka kambing B akan kita kata apa? Qisas lah. Mana akan tanduk, akan tanduk. Maknanya dia terbalik. Kalau di dunia katakanlah kambing A tanduk kambing B, di akhirat kambing B ni akan bertanduk, yang A tak bertanduk, maka yang B akan tanduk yang A. Jadi terbalik gitu lah. Terbalik gitu. Itu keadilan yang Allah bagi lah. Setelah semua binatang ni dapat keadilan, maka akan dikembalikan kepada tanah lah. Jadi kita manusia akan terus, sehinggalah kalau yang dapat masuk syurga, alhamdulillah, yang tak masuk syurga akan masuk neraka. Kalau kita orang yang beriman ni, walaupun ada sedikit iman ketika mana mati, maka akhirnya akan masuk syurga juga. Akhirnya akan masuk syurga juga. Tapi bagi yang mati dalam keadaan tidak ada iman, orang kafir, maka neraka selama-lamanya lah. Jadi kita manusia tak akan dimatikan. Walaupun kita contohnya kuliah dulu, Ustaz tunjukkan video daripada Syekh Mansur As-Salimi tu kan, yang suaranya sedap tu, dan dia bacakan ayat Al-Quran tentang penduduk neraka kan. Permintaan penduduk neraka tu kan. Salah satu permintaan penduduk neraka tu ialah minta dimatikan kan. Tapi tak dimatikan. Mereka akan terus kekal hidup. Baik, itu saja. Ada soalan? Jadi apa yang nak contohkan di sini, maksudnya di sini ialah maknanya di hari akhirat nanti kita semua akan mendapat hak masing-masing. Tidak ada siapa pun yang akan kita kata apa, semuanya akan dapat keadilan. Semuanya akan dapat keadilan. Allah akan tunaikan keadilan pada hari itu. Jadi tidak ada sesiapa pun yang akan teraniaya. Semua tu akan mendapat hak masing-masing dan keadilan Allah akan berikan keadilan kepada semua makhluk. Jadi Allah itu Maha Adil, Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hidup di dunia ni kena jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan alam, termasuklah binatang. Kalau jaga hubungan dengan Allah sahaja belum tentu dapat masuk syurga Allah. Hubungan dengan manusia itu juga adalah sangat penting. Kerana apa? Hadis Nabi dah pun menceritakan kepada kita, orang yang tak jaga hubungan dengan manusia, walaupun jaga hubungan dengan Allah, Allah tak pandang ibadah dia. Dia masuk neraka kerana apa? Kerana tak jaga hubungan dengan manusia. Itu juga tak jaga hubungan dengan manusia, dengan binatang pun menjadi penyebab masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tu kita kena laksanakan dengan baik dalam kehidupan di dunia ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita jaga diri kita daripada melakukan penganiayaan, kezaliman, tak kiralah kepada diri sendiri ke, kepada manusia lain ke, ataupun kepada alam dan binatang, supaya kita bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang penuh ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, wallahu a'lam. Ada soalan boleh tanya. Aku nak tanya apa aku tak faham. Kalau boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab saya tangguh dulu. Tangguh saya jawab sampai hari ni. Soalan Zul tak jawab sampai hari ni. Ustaz ada jawapan punya tapi Ustaz tak pasti, jadi tak boleh nak jawab.
Tengok nanti Itulah kita rujuk betul, kita pastikan betul kita ni. Okay, Ustaz, baik. Man dah kat mana pejabat Nampak macam pejabat lah kan. Gambar mahal. Ustaz, Background Ustaz, background. Ya. Tengok dah background Ustaz tu. oh, dia comel. Background tu itu sekolah pertama Ustaz posting dulu. Sekolah apa ni Ustaz? SMK Bukit Garam, Kinabatangan Sabah. Oh, Ni Jauh. ni dia ambil gambar ni daripada kuartus guru ni. Belakang tu sekolah lah tu. lawa. Ha? Lawa. Tu sekolah tu. Dia punya bukit lawa. Dia kawasan bukit sikit. Luas belakang. Dia kalau nak pergi Lahad daripada sekolah ni, nak pergi Lahad Datu 100 km. Nak pergi ke Sandakan 88 km tak silap kot. Ui, boleh jamak tau. Jauh tak? Dia kawasan kampung lah. Ni Man kalau nampak dia nampak durian, tempat durian ni. Durian tak ada sini. Kinabatangan di sini kapal sawit banyak. Kapal sawit. Lepas tu Sungai Kinabatangan tu ikan patin, udang galah banyak lah. Lepas tu kalau nak makan sana dia panggil payau. Payau tu itulah Pusa. Pusa banyak sana. Setiap hari nak makan boleh. Jom. Taman tu lah. Taman Saduk tu tahun 98. 98. Daging payau RM7 je sekilo. Udang galah RM10 sekilo. Ikan patin, tak ingat berapa ikan patin. Tapi murah. Ustaz, saya minta kebenaran Ustaz lah sebab saya lah tengah live kat Facebook Ustaz punya ceramah. Saya minta kebenaran Ustaz lah untuk buat live kat Facebook Ustaz punya ceramah ni untuk kita kongsi pada orang lain lah yang tak boleh join. Allah, malu ke orang Tumpang pahala. Malu ke orang Tak apa Ustaz. Ustaz terai Apa pula. Sokong. Boleh. Boleh dah. Kita minta kebenaran Ustaz lah tapi Ustaz kata boleh tu. Tak payahlah kot. Tak payahlah. Malu ke orang. Dah start dah. Ya Allah, bawa manfaat kat orang lain. Aku ada abang senior yang tak dapat join kita punya ceramah ke. Tu anak adik kan anak? Ada. Buka mic. Mic. Why? Buka mic. Why? Dia buka mic, dia tutup kamera. Apa tu? Senyum. Oh. Dia buat apa tu? Nah. Ustaz, jawapan yang Ustaz dapat lah tu macam mana Ustaz? Cuba cerita Apa dia? kita kod nanti. Jawapan yang Ustaz ada tu macam mana? Jawapan nanti Ustaz tak pasti, nanti kalau pasti Ustaz share. Sebab soalan Zulh itu dia selepas balik kan dia gila kan? Ya. Bila kalau sebelum balik dia gila, memang dia ahli syurga lah. Tapi kalau dia dah dah gila tu setelah balik, itu lain tu. Dia soalan dia bukan sekadar untuk kalau non-Muslim Ustaz. Kalau macam kita lah, orang kita pun dia kalau kata non-Muslim satulah. Kalau yang Muslim ni dia tak sempat taubat dan sebagainya, lepas tu dia masuk kepada dunia gila tu macam mana pula? Kalau kata dia sebelum balik, dia mati sebelum balik, sama ada gila kata gila kan, itu dia Itu confirm lah. Dia balik anak ada syurga. Tapi kalau dia gila selepas balik, itu lain tu. Situasi dia lain, ada lain.
Nanti Ustaz nak kena, itu yang Ustaz nak kena pastikan tu. Baik. Kalau ni pakai carilah. Pokok apa rujuk apa ni bayan linnas yang fatwa daripada mufti wilayah kadang-kadang isu-isu macam tu ada. Tak pun tak nak tengok ni. Kadang-kadang lupa, bukan tak ada masa tu kadang-kadang lebih lupa. Ni malam ni pun Faizan peringat dia, Allah mau teringat kata malam ni orang kuliah. Dia usah lupa lah. Sekretari tak jalan, mana Hadi kena peringat awal. Tu background Kalau Faizan Faizan betul lah dia peringat Ustaz lah, tapi dia peringat tu sebab petang lah. Apa ni dia pun kelang kabut. tak sempat. Jelah ni. Dia pun kelang kabut tu dah show jadi tu. Siang dia. InsyaAllah Allah mudahkan insyaAllah. InsyaAllah tu. Kalau hak yang mana yang tak ada lagi tu bagi ada kat rumah. Oximeter tu wajib ada kat rumah. Apa ni kita di Poli ni pun ada seorang staff baru keluar dari hospital lah. Tu pun tak stabil lagi. Cik Kamal. Cik Kamal kena heart attack kan? Dan dia macam ni, dia selepas dia ambil vaksin tu, jantung dia ada masalah, jantung dia bengkak. Bila dia bengkak dia tak stabil lah, dia jadi orang kata apa? Tak okey keadaan dia. Dia jadi baru ni dia pergi hospital, doktor terkejut lah. Katanya bawa pergi ke Al-Ustaz hospital Al-Ustaz ke? Tak pergi. Tak ini ada di kulit. Memang dia minta nak pergi sana, tapi sana tak mau terima sebab sana pun penuh kot. Bukan sini pun dia keluar kemarin buat dia keluar. Tu pun dalam keadaan dia tak sepenuh lagi stabil. Sebab keadaan di sini pun tak selesa. Dia katil pun penuh. Dia duduk atau apa stretcher channel yang bukan ni lah, tak selesa lah. Jadi dalam keadaan dia macam tu, jantung dia tak okey. Dia kena rehat secukupnya. Kalau dia tidur pun tak pernah okey. Dalam keadaan sesak tu, jadi suasana di hospital tu tak selesai untuk dia lah. Sebab tu bila dia agak stabil sikit, doktor suruh dia balik rehat di rumah. Kan di rumah ni.